Satu, dua, tiga. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah kepada kita semua. Dapat kita bertemu pada pagi ini di udara dalam keadaan kita masih lagi menghadapi fenomena COVID-19 yang belum berakhir. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, perkongsian ilmu kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan hikmah di sebalik cubaan. Allah Subhanahu wa taala menguji kita manusia. Qala Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian. Allah yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk dia menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu yang terbaik. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini mesti ada hikmahnya. Tetapi harus kita fahami, masyarakat kita pada hari ini hanya lihat ujian itu dalam bentuk musibah dan kesusahan. Sebaliknya, ujian juga berlaku dengan kesenangan. Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita kemewahan, merupakan satu ujian. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pada kita kesusahan, merupakan satu ujian. Kedua-dua ujian ini Allah Subhanahu wa taala nak angkatkan darjat kita manusia. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami uji kamu, siapakah di kalangan kamu yang terbaik akan amalannya. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Ada setengah daripada manusia, bila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah mengalah. Ada setengah di kalangan manusia, jika diuji oleh Allah, maka dia menganggap itulah dia satu peluang untuk dia menambahkan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus faham di sini bahawa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua ni untuk mengangkat darjat kita. Karena itulah kita melihat para nabi alaihi wassalatu wassalam, dengan pelbagai latar belakangnya, mereka disifatkan sebagai umat yang paling ramai diuji oleh Allah. Manusia yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah ialah para nabi. Nabi-nabi ini pelbagai latar belakang mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang menjadi ekonominya manusia biasa. Sebaliknya, ada sebahagiannya kaya raya. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mewarisi sebuah kerajaan dari Nabi Allah Daud alaihi salam, kerajaan yang begitu besar. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman, ayahnya Nabi Allah Daud alaihi salam seorang raja. Nabi Daud ni seorang raja yang mewarisi kerajaan daripada Talut. Talut yang tersebut kisahnya dalam surah Al-Baqarah juga disifatkan dengan ujian. Nabi Ayub alaihi salam juga hidup dengan ujian. Wa ayyuba, ketika mana Nabi Allah Ayub alaihi salam berkata, anni massaniyad-durru, aku diuji dengan kesakitan.
Jadi ada orang diuji oleh Allah dengan harta. Ada sebahagian lain diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pangkat darjat. Semakin tinggi pangkat kita, ada orang semakin rendah dia dengan Allah. Tapi ada sebahagian manusia lain semakin rendah walaupun pangkat dia rendah, tapi dia ada sifat ego, sifat tidak peduli kepada orang lain dan sebagainya. Jadi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini pelbagai. Ada dalam bentuk kesenangan, ada juga dalam bentuk kesusahan. Setiap daripada kita Allah Taala jadikan kita ni mubtala. Kita diuji oleh Allah sama ada bil khairi au bis syarri, dengan baik ataupun dengan yang buruk. Wa bima yuhibbu wa bima yakrahu. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan benda yang kita sayangi, benda kita suka. Wa bima yakrahu, dan juga dengan benda yang kita tak suka. Firman Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dan kami ujikan kamu sekalian ini wahai manusia bisyarri, dengan keburukan, dengan musibah, wal khairi, dan juga dengan ujian kebaikan. Wa ilaina turja'un, tapi kedua-dua kamu harus ingat bahawasanya kamu semua kepada kami kamu akan kembali. Baru-baru ni negeri kita dalam 2 minggu yang lepas kita dilanda oleh musibah banjir. Adalah berlaku kerosakan pada harta kita. Ini satu ujian daripada Allah kepada sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan yang rendah. Tetapi kalau dia ingat bahawa itu semua ujian daripada Allah, maka darjatnya akan menjadi lebih tinggi. Ada sebahagian manusia, sahabat-sahabat kita tak pernah kena banjir. Maka sedaplah dia bercakap. Dia tak kena banjir ni pun satu ujian untuk mengukur diri dia ni seorang yang ego dan sebagainya. Kita pun tengok, oh orang ni lagu tu. Dia patut kita bila kita senang orang lain susah, kita doakanlah kepada orang susah tu supaya menikmati kesenangan sama seperti kita. Alim ulama kata bila kita ada ujian ini, maka dia ada sedikit faedah dan hikmah di sebalik ujian. Hikmah yang pertama ialah anna fil ibtila, pada ujian kita ini kita nak menguatkan lagi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ramai di kalangan umat manusia ini menjadi hamba kepada nafsunya. Dia ikut hawa nafsu. Bila kita diuji oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ada orang dia ikut hawa nafsu dia tak puas hati, dia protes pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meraung dan sebagainya. Contoh, kalau ada orang ni mati keluarga. Orang Arab kalau mati suami, mati anak-anak, dia serah tak puas hati, dia akan bertepik. Dia melahirkan tak puas hati. Dia tak bolehlah tak puas hati. Sebab kita ni hamba Allah, kita ni milik Allah. Kita semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jadi hamba Allah, kita kena berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak terima ujian ini, kita akan rugi. Dunia kita rugi, akhirat pun kita rugi. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Allah Ta'ala kata, wa in asabathu fitnah, jika dia ditimpa oleh ujian, ditimpa oleh fitnah, maka dia menyesal. Di ujian dia menyesal. Orang yang menyesal dengan ujian Allah Ta'ala ni, tuan-tuan sekalian, khasirat dunya wal akhirah. Dia akan rugi kehidupan dia sama ada di dunia ataupun di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itu merupakan satu kerugian yang amat nyata. Jadi kita kena ingat, Allah Ta'ala uji kita untuk melihat sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah. Ujian ni tuan-tuan sekalian tak kiralah. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Kadang-kadang ujian daripada Allah ini berbentuk ketakutan, kegerunan, ya. Wal ju', dan juga rasa lapar. Kadang-kadang kita tak cukup makanan dan sebagainya. Allah Ta'ala uji kita dengan rasa al-khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Allah Ta'ala uji kita dengan kekurangan daripada harta. Harta kita tak banyak. Katakanlah kita di musim Covid ni, kita
dipaksa oleh kerajaan, kita berniaga hingga jam 9.30 malam. Biasa kita berniaga hingga jam 10, 11 malam, 12 malam. Kurangnya jualan kita satu ujian. Tapi kita harus yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala gantikan yang terbaik untuk kita. Kita kurang di sini, kita akan lebih di tempat yang lain. Saya pernah ziarah ke negara China dalam hidup saya ni, jalan ke negara China. Saya tengok apa yang dibuat oleh kerajaan pada hari ni, tutup kedai pukul 9.30 ni. Saya teringat waktu saya pergi ke negara China. Orang-orang di negara China, saya pergi kawasan orang Muslim di China. Muslim tu di kawasan Xinjiang. Ada satu masjid besar, Masjid Zining. Masjid Zining ni tuan-tuan, dia semaya Jumaat 50,000 orang. Semaya raya dia 200,000. Boleh gilah kan nak pergi jalan. Saya pergi sana, saya tengok orang sini, Masya Allah. Saya tengok kedai-kedai tempat dia. Dia kedai tempat dia, dia kerja pukul 9 pagi. Lepas subuh tu, balik maya subuh tu kak, dia buka belakang dah kedai. Kedai rucik, kedai gapo, semua dia buka belakang. Kecuali pasar raya, lewat sikit. Kemudian, pada pukul 9 petang ni semua kedai-kedai kecil tutup belakang. Seperti kita Kelantan lah. Kita Kelantan ni kedai-kedai kecil, orang jual sepitu-sepitu ni, 5.30 pukul 9, mereka baliklah berniaga. Sama. Kedai-kedai lain, dia buka, dia tutup, paling-paling lewat pukul 8 malam. 8 malam ni termasuk restoran. Bila kita rombongan ni, dia tanya saya, pukul berapa nak pergi makan malam ni? Saya jawab dia nak makan lepas Malaysia pukul 9, 9.30. Tak boleh, dia kata, sebab restoran di sini paling jauh tutupnya pada pukul 8.30 malam. Jadi bila ditutup pukul 8.30, pukul 9.30 malam, orang ni menyebabkan kawasan bandar ni menjadi sunyi. Jadi orang duduk mana, orang tanya. Dia kata, duduklah dia di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kita tengok apa yang dibuat oleh mereka itu. Walaupun dari satu sudutnya rugi peluang kita jual panjang, tapi kita mendapat untung yang banyak. Untung kita dapat bersama keluarga. Kita boleh tidur awal pukul 10, 10.30 malam boleh tidur awal. Kemudian kita pula boleh bangun bertahajud pada Allah. Kita boleh meramaikan orang sembahyang subuh. Sebab bila kita tidur awal, secara automatik kita akan bangun awal. Bila kita bangun awal, kita pergi ke masjid. Jadi kita melihat bahawasanya apa yang dibuat oleh kerajaan itu ada hikmat di sebaliknya. Ambalah secara peribadi, jangan marah kamu selaku pentazkirah. Saya secara peribadi, kalau kerajaan boleh teruskan benda ni sampai bila-bila, tutup kedai malam, kedai pukul 9.30, pukul 10 malam lah paling lewat, saya bersetuju. Kalau katakanlah kalau tutup kedai tutup pukul 10 malam. Kalau 10 malam paling jauh tutup tu, alhamdulillah, orang akan ramai bangun tahajud. Bila orang ni boleh bangun tahajud ni ramai, maka pencuri dah akan dapat kita atasi. Kenapa? Kerana orang curi ni akan berlaku banyak pada pukul 3 hingga pukul 5 pagi. Jadi bila kita tidur awal di rumah kita, pukul 5, pukul 3 ni orang sudah mula sedar dah, boleh nak perasan apa-apa dah. Kalau tidur pukul 1, pukul 2, tidur mati, subuh waktu sedap sangat orang masuk rumah kita. Jadi kita tengok apa yang dibuat oleh orang lain dah. Kita nak kata Cina tu jual sampai pukul 8.30 malam tu tak maju. Cina dengan kita maju dia pada kita. Maju dia, proaktif dia berbanding dengan kita orang Melayu. Jadi bukan nak puja negara China, tapi apa yang saya sebut, benda baik tepat orang kita boleh sebut. Artinya, di sebalik ujian COVID yang ada ni, kerja tutup kedai pada pukul 9.30 malam, alhamdulillah, dan orang balik rumah awal. Semalam saya tak tahu jadual bank. Saya pergi ke bank pada pukul 10. 9.30 turun rumah. Pusing-pusing sampai dekat bank pukul 10. Pukul 10 saya tengok semua mesin bank ni off lah ke. Line dia tergendala semua, dia kata mesin tergendala. Rupa-rupa WhatsApp pukul 10. Bila dia WhatsApp pukul 10 bank tu, saya pun tengok balik jalan ikut jalan raya tu, mau tengok orang sudah tidak ramai. Berarti masa tu orang sudah berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, masa kita siang hari mencari rezeki, malam hari bersama keluarga, ada hikmah di sebalik ujian itu. Hikmah yang kedua ialah bahawa
musibah yang menimpa ini satu pelajaran daripada pelajaran tauhid. Iman kita dan tawakal kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita meyakini bahawa ujian ni mengajar kita apa dia tuan-tuan? Annaka 'abdun dha'if. Kita ni seorang hamba yang begitu lemah. Kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada daya upaya melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dianjurkan supaya kita sentiasa menyebut la haula wala quwwata illa billah. Kita dianjurkan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan yang sejati melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa kita ni seorang hamba yang lemah, dan memang kita ni pun lemah, kita suruh kita ni gagahnya, kita ni lemah, sebab tu kita kena berserah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lemah tak lemah kita ni tuan-tuan, kita sendiri nak garu belakang kita pun tak boleh. Itulah lemahnya kita. Kalau dia mau gatal belakang, bini pula tak ada, orang tua mati bini tak ada, gatal belakang, dia suruh anak garu, dia malukan anak dia, akhir sekali cari bucu dia untuk garu tengah belakang. Arti kita ni seorang yang lemah. Bila kita rasa kita ni lemah, apa kita buat? Kita kena berserah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita diturunkan jawatan, kita hilang pangkat, kita menjadi lemah, ataupun kita sesat, kita menjadi lemah, ataupun kadang-kadang orang ni bangga, orang ni kagum dengan diri sendiri. Ni semua ni tuan-tuan, semua nak kita ni miskin. Kita manusia ni kita miskin. Bila kita miskin, kita perlulah kepada yang maha kaya. Sebab tu dalam kita menyebut bahawa antal ghaniyyu, ya Allah ya Tuhan kami, antal ghaniyyu, engkaulah Tuhan yang maha kaya. Wa nahnul fuqara'u ilaika, dan kami ni adalah orang yang berhajat kepadamu. Selagi nama kita manusia, kita ni fuqara, kita perlu kepada Allah, ya. Selagi nama kita manusia, kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha berkuasa ini, dia kaya segala-galanya. Oleh itu kita kena berhajat dan berserahlah kita ni kepada Allah. Berhajatnya kita, berserahnya kita kepada Allah ini merupakan satu pelajaran daripada pelajaran akidah, pegangan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah di sebalik ujian ialah untuk izharan li haqa'iqin nasi wa ma'adinihim. Allah nak menzahirkan siapa dia sebenarnya. Dia ni lagu mana agak sengotinya, baik ke tidak baik. Di sana ada manusia yang kita tidak tahu kelebihan dia, kecuali ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia diuji oleh Allah, baru tahu dia gelabah. Misalnya lah kita kata, seorang sahabat kita tak dilantiklah satu jabatan. Contohlah, dia nak satu jawatan, tiba-tiba tak dilantik. Dia pun macam-macam lah, gitu gini. Itu maknanya kita seorang yang lemah. Kalau kita seorang yang kuat, orang tak latih kita, tak apa, alhamdulillah, aku buat kerja lain, tak ada menjadi masalah dah. Kalau orang parti berebut jadi calon dah misalnya, kalau tak terpilih menjadi calon, tak apa, sebab benda tu satu amanah yang besar yang harus dipikul oleh kita semua. Ataupun orang duduk di pejabat, dia lobby nak jadi, contohlah nak jadi pengarah ke, nak jadi ketua jabatan ke, tiba-tiba tidak terpilih. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada aku, tak pilih aku. Boleh jadi aku ni seorang manusia yang mudah stres. Kalaulah aku ni misalnya, kalaulah aku ni terima jawatan ini, mari tekan nehok tu, tekan nehok ni, putus waya pada aku, seteruk aku hari ni. Jadi Tuhan ni dia buat kita ni cukup comel. Sebab tu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang wali Allah yang masyhur, ya, Fudail bin Iyad, dia kata, "An-nasu madamu fi afiyatin masturun, fa idza nazala bihim bala saru ila haqa'iqihim, fa sara al-mu'minu ila imanih, wa sara al-munafiqu ila nifaqih." Fudail bin Iyad kata, manusia ni dia dalam keadaan molek, dalam keadaan dia segar molek, masturun, dia sentiasa dilindungi. Maksudnya tak nampak lah gapo kurang dia tu.
Fa idza nazala bihim bala, bila bala bencana turun kena dia, saru ila haqaiqihim, maka nampaklah barang hak serati. Lagu mana dia ni. Kalau orang beriman, dia balik kepada iman dia. Kalau orang munafik, dia balik kepada sifat munafik dia. Jadi kita tengok orang bila kena uji ni, kita boleh tahu selalu lagu mana, mudah farah ke dan sebagainya. Dia setiap daripada kita ni, kita diuji oleh Allah. Pakat kita pun satu ujian, harta kita satu ujian. Ada orang tu di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, golongan Bani Israel. Dia ni tuan-tuan diuji oleh Allah dengan miskin. Miskin sungguh dia suami isteri ni. Bila dia miskin, satu hari isteri dia kata, abang, kita ni ada Nabi Musa, dia kata. Bapa kita ni tak pergi jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah, biarlah kita ni jadi kaya. Dia suruh doa. Dia pergi jumpa dengan Nabi Musa. Kata, wahai Musa, kami ni lama dah miskin. Boleh ke tak, wahai Musa, meminta dengan Tuhan supaya aku ni jadi kaya. Lalu Nabi Allah Musa alaihi salam, dia mengangkat tanganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia angkat tangan kepada Tuhan ni, tuan-tuan semua, apa jadi? Nabi Musa diberitahu oleh Allah, wahai Musa, doamu tak aku terima. Tetapi muayyak kepada hamba yang miskin suruh doa tu, wahai Musa, aku ke dia ni kaya cuma untuk setahun sahaja kaya, lepas tu miskin semula. Nak kodok tuan-tuan ni kaya setahun, lepas tu miskin pula. Kalau hamba tak sih, setahun kaya lepas tu miskin, sakit jiwa kita. Betul orang tua kata lebih baik tak ada daripada ada kemudian tak ada. Maksudnya ialah lebih baik kita ni hidup dalam keadaan tak ada supaya segala, daripada kita hidup kaya semata lepas tu miskin pula. Baik tuan-tuan. Dia pun dikurniakan Allah lah kekayaan, tapi untuk tempoh setahun. Cukup setahun. Tengok-tengok dia ni tuan-tuan tidak miskin. Cukup 2 tahun tidak miskin. Cukup 3 tahun tidak miskin. Lalu Nabi Allah Musa alaihi salam berkatalah, ya Allah, ya Tuhanku, muayyak kepada aku bahawa fulan diberi fulan, ya Allah, boleh kaya untuk tempoh setahun. Tapi hari ni Tuhanmu, dia tak miskin lagi. Macam mana, ya Allah, ya Tuhanku? Kata Allah, wahai Musa, aku uji dia daripada miskin menjadi kaya. Dengan kaya dia ni, dia kehujur dengan Allah. Apa yang dia buat? Dia buat tolong orang. Dia buat gini tu Dia buat setiap orang nak masuk ke kawasan bandar ni, tempat dia tinggal tu, semuanya ada rumah tumpangan. Rumah tumpangan bukan dia menega. Orang tu nak mari bandar, katalah nak mari ke Kota Baru. Siapa di Pasir Bukan, ada sebuah rumah. Rehat situ, makan minum, dia tangguh cara bahasa belaka, dia letak orang, dia gajar orang, dia kaya. Dari segenap pelusuk. Akhir sekali Tuhan kata, wahai Musa, aku nak miskinkan mana orang yang berbakti dan berbudi kepada aku. Makna tuan-tuan, ada orang di saat dia miskin, dia diuji oleh Allah, dia juru. Di saat dia kaya, dia diuji oleh Allah dengan harta dia, pun dia ni masih juru. Itulah orang panggil orang yang nampak iman dia. Tapi ada setengah orang, dia diuji oleh Allah Ta'ala, nampaklah dia ni pula menjadi seorang yang nifaq, seorang yang munafik dan sebagainya. Warawal Baihaqi fi dalail an Abi Salamah qala, dalam Imam Baihaqi menyebut riwayat dalam kitab Dalailun Nubuwah, ya, Ad-Dalail, dia kata apa dia? Uftutina nasun kathir. Dia kata ramai manusia diuji oleh Allah. Faja'a nasun ila Abi Bakrin fadzakaru lahu faqal. Bila Nabi kita diisrakan oleh Allah naik ke langit, tuan-tuan semua, Nabi kita balik, ramai manusia terfitnah dengan cerita Nabi naik ke Mekah sana, naik ke langit sana. Maka ada orang mari jumpa Abu Bakar, fadzakaru lahu faqal. Orang sebut Abu Bakar, saya mau naik langit, lagu mana pandanganmu? Faqala asyhadu annahu sadiqun. Aku bersaksi bahawa dia seorang yang benar. Faqalu wa tusaddiquhu bi annahu atasyama fi lailatin wahidah thumma raja'a ila Makkah. Hei Abu Bakar, percaya ke Muhammad Raya dia pergi ke negara Syam, Palestin, balik pula Mekah malam yang sama, sedangkan orang lain ni balik dia ni pergi sebulan balik pula. Qala na'am inni usaddiquhu bi ab'adi min zalik. Kata Abu Bakar, aku kalau letup pada tu pun aku percaya, dia kata. Jadi riwayatnya tuan-tuan semua, dia percaya
usaddiquhu bi khabaris sama. Aku percaya Nabi Muhammad royak cerita mari langit, aku percaya. Maka dia diberi nama As-Siddiq. Ni orang yang percaya. Jadi orang yang berimeh, dia balik kepada iman dia. Tapi kalau orang munafik tuan-tuan, sedikit ujian, dia mula mengamuk dan sebagainya. Mengamuklah, hak tu lah, beginilah, dan macam-macam. Di antara faedah ujian juga ialah orang diuji oleh Allah ini, dia ni, ujian ini boleh membentuk dia menjadi seorang laki-laki. Maksud kitanya mempunyai sifat kepahlawanan. Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan manusia yang hidup dengan penuh kesusahan. Orang panggil hidup Nabi zaman dia budak ni tuan-tuan, aisyun syadid. Suasana dia qasi, keras. Tu. Daripada kecil lagi Nabi kita dididik dengan susah. Pera kambing, pisah dengan mak hidup di kampung orang Arab, kampung Halimatus Sa'diyah, ya, Halimah binti Abi Zu'ib. Kemudian tuan-tuan dikasih semua, lepas tu pera kambing, lepas tu mati pula tu hak jaga dia, mati pula pak saudara dan sebagainya. Allah Ta'ala susah kehidup Nabi di pihak awal sebagai satu persediaan untuk Nabi memikul muhimmatul uzma, satu tugas yang besar yang sedang menanti. Dia kita ni tuan-tuan, kalau kita hidup dengan senang sama, dia mau tengok pemimpin kita tak? Pemimpin negara lah kita tengok dah. Setuh politik sikit. Pemimpin kena sebut setuh gapo pun awak banding. Cuba dia mau tengok pemimpin negara, pemimpin negeri. Kalau orang yang memimpin itu biasa dia ni keluarga orang senang, maka dia tak reti susah. Bagi dia 1000 ni kecil, bagi orang kampung 1000 tu besar. Tapi kalau pemimpin ni dia asal orang susah, dia akan cakna kepada rakyat yang susah. Sebab apa? Sebab dia sendiri merasai kesusahan. Dia nak naik cukai 1000 pun dia akan mikir banyak, sebab 1000 tu besar bagi kita orang susah. Dia sebab tu Nabi kita dekat dia ajar dengan susah daripada kecil. Susah. Bila tua dia jadi pemimpin, semua orang boleh senang di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang diajar dengan senang, tiba-tiba jadi pemimpin, jarang sangat orang ni boleh bela orang susah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia ni asas ni. Kita lah kalau kita tak. Kalau orang kerja pejabat, masuk-masuk jadi bos besar selalu. Berbanding dengan orang daripada bawah naik jadi bos, ia lain kerja dua tu. Hak ni daripada bawah naik jadi bos, dia tahu selalu galau dan sebagainya. Hak ni pula mari-mari kuali atas, geru dan sebagainya. Hak tu tuan-tuan tengok kan dalam dunia kita di Malaysia ni kan dia. Dia lain kalau orang satu skim daripada bawah naik ke atas kerja dengan orang skim lain mari mengatas. Tak serupa tuan-tuan semua. Sebab tu orang tengok bahawa kita kena tengok ujian yang kita lalui ini ada hikmat di sebaliknya. Dia setiap ujian ni tuan-tuan, ujung dia mesti ada sinarnya. Tu hikmat dia. Dia mau kena ingat Nabi sebut wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi. Nabi kita sebut wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, bahawa kemenangan kita akan boleh apabila kita ni sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kejayaan itu mari apabila kita ni susah. Dan di antara faedah ujian yang keempatnya ialah annal ibtila yakshifu laka haqiqatad dunya wa zaifaha. Ujian ni juga mendedahkan hakikat dunia dan kepalsuan dunia kepada kita semua. Hidup ni tuan-tuan, hidup kita yang sejati, yang sempurna, kita akan perolehi selepas daripada kita tidak ada di dunia ini. Hidup dunia ni tuan-tuan, sakit pun ada, demam pun ada. Hidup akhirat ni tuan-tuan semua, la marada fiha wala ta'ab. Tidak ada sakit, tidak ada susah dan sebagainya. Wa anna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Jadi hidup dunia ni tuan-tuan semua dah. Nakidun wa ta'ibun wa hammun. Hidup dengan susah belaka hidup. Kalau kita kaya pun kita susah, kita miskin pun susah, jadi pakak besar pun susah, pakak rendah pun kita ni susah. Qala Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita manusia ni tuan-tuan fi kabad, dalam keadaan
Manusia ni memang akan jumpa dengan susah sama. Semua orang susah. Kata seorang penyair Arab nama dia Abul Ala Al-Ma'ari. Abul Ala Al-Ma'ari penyair yang masyhur ni, apa dia kata? Abul Ala Al-Ma'ari dia kata ta'ibun kulluhal hayah. Hidup ni ke mana-mana pun penat belaka, dia kata. Orang kaya penat cara ke harta. Orang susah penat ke cari harta. Tapi Tuhan ni maha adil. Satu orang tua lah, dia jenis pandai kecek sikit, dia jumpa kita. Dia kata gini, Ustaz, Tuhan ni adil. Abang kata, boleh tak Pakcik sebut pada saya di manakah keadilan ilahi? Contohlah. Dia kata, waktu saya kecil dulu, Ustaz, semua benda saya boleh makan. Marilah gapo kita makan belaka. Tapi Ustaz tahu ke tak? Tak ada pitih nak beli makan ni. Kesimpulannya, hamba tak boleh makan. Lah ni, bila hamba tua, pitih hamba banyak. Kerja, patching, 45 ribu, dia kata, boleh hadiah pecah lagi 100-200 ribu. Anak kita pun tak gatal kita sikit rabuk dah. Semua ni kita sudah pun beres belaka dah, dia kata. Jadi lah ni pitih banyak, hamba boleh beli makan ni. Makan ni gapo hamba nak beli, insya-Allah boleh beli. Makan ni western ke, makan ni orang Arab Arabi ke, makan ni orang Timur Asia kita, semua boleh belaka. Nak makan seafood boleh, nak makan apa boleh makan belaka. Tapi dia kata beli boleh Ustaz, nak makan tak boleh. Ada nyakit cimani ada, buah pinggan ada. Semua barang ni kita ada belaka. Jadi dia kata Tuhan ni adil. Waktu budak boleh makan belaka, tapi duit tak ada. Waktu tua boleh beli belaka, tapi nak makan tak boleh. Adil kata Allah. Allah maha adil. Kita pun duk mikir, Masya Allah. Memang Tuhan buat kita ni, kita akan rasa susah sama. Susah Tuhan buat kita ni, tuan-tuan, tujuan dia untuk mengangkat darjat kita menjadi orang yang lebih senang daripada kita. Jadi kita kena terimalah ujian yang Tuhan beri kepada kita semua, ya. Dan ni Tuhan beri kita ujian COVID sikit lah. Sikit ya sebenarnya. Tapi kalau kita patuhi SOP kerajaan, insya-Allah kita pergi masjid, jaga penjarakan. Kita duduk pasar, pakai pelitup muka, tutup muka tu pakai. Pada tu tuan-tuan, jangan duduk dekat dengan orang. Lepas tu rajin basuh tangan sikit. Asal kumel kita tu kena pada orang lain, jakit pada orang lain. Maknanya kalau kita pakat jaga, tak jadilah kita PKP lagu ni. Tapi sebab kita ni mental, tahu penyakit. Orang Kelantan ni ada satu penyakit mental. Bila-bila kerajaan larang tu ada lagi wak pergi anak pasar raya, wak pergi anak bandar. Dia anak-anak kecil musim-musim ni, baby-baby kecil musim-musim ni. Jangan kita duduk waktu beg. Duduk rumah lah budak-budak. Kalau dia kena jenis COVID dan sebagainya ni, tuan-tuan semua, kita sanggup dah tengok anak kita, cucu kita, ambulan mari ambil di rumah, wak pergi jaga di hospital, jauh daripada kita, selama 10 hari. Dia pergi jaga. Kalau siap, Alhamdulillah. Kalau tak siap pun, tak tengok dah kita dengan dia tu. Nah, kalau kita lah ayah kita sakit, kena COVID, alhamdulillah ambil di rumah. Kalau siap, Alhamdulillah. Kalau tak siap pun, terus sudah dah. Dia mati. Orang tak boleh kita tengok dah di hospital. Lepas tu, kambuh. Jok suami pun buat hospital, tidak kita. Jadi terpakat-pakat jagalah tuan-tuan semua. Jaga. Asal dua mental lah. Penyakit mental ni masalah dah. Kita selagi tak kena, tak apa. Cara Tuhan ada kata. Betul. Tuhan juga suruh kita ni buat bak. Dia suruh kita ni ambil kawalan dah. Ambil kawalan. Orang Arab sebut ke, al-wiqayatu khairum minal ilaji. Dia kata kita beringat jaga ni lebih baik daripada kita ni berobat. Kalau kita boleh kawal, lebih baik pada kita pergi hospital, duk swab gapo dan sebagainya. Hamba tak say kalau boleh hamba lah. Jauh tak jauh, tak siwi kena. Kata doa semua tu, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam, dan daripada segala penyakit-penyakit yang buruk-buruk. Tak sih. Kita doa semua tu lepas maya, selamatkanlah hamba, isteri hamba, anak-anak hamba, orang kampung hamba, orang negeri hamba, rakyat Malaysia semua ni, supaya kita ni tuan-tuan semua selamat daripada segala musibah dan segala bencana. Akhir sekali, hikmat di sebalik musibah ini ialah menjadikan kita orang yang beriman ini rindu kepada syurga. Orang yang rindu kepada syurga ni hanyalah mereka yang merasai mararatud dunia, kepahitan hidup di dunia. Orang rasa pahit hidup di dunia ni tuan-tuan, dia akan rindu kepada syurga. Bila rindu pada syurga,
maka segala ujian di dunia ni semuanya menjadi kecil belaka. Pasal apa? Kita nampak matlamat kita sebagai gerel lah. Dia nampak orang tina comel depan ni, dia nak tengah jalan ni kat sudut kira lah, bawa kereta derah, rela habis duit, pergi cari kedai makan hok pasal mahal-mahal, tempat orang tak berapa nak pergi, dia boleh ngorak pula di meja kecil, senang nak sentuh kaki, nak sentuh tangan, nak ceritanya. Kadang perhati kedai-kedai hak tempat meja kecil, tempat orang ngorak. Banyak orang ngorak di kedai-kedai lagu tu. Orang tak pergi ngorak di kedai hak meja makan bola besar, muat 10 orang. Orang tak ngorak. Mana tempat orang ngorak meja kecil. Jadi mudah. Meja kecil muat 2 orang. Bawa nak ambil air, setuh tangan, belunjuk sikit, setuh kaki, pasari, 4 kali sari. Tak ada dek lah buat-buat kita ni. Ya ni, itu orang kata. Orang nampak benda depan ni kan, nampak comel depan ni kan, orang tak kira dia, orang tepuh belakang dia. Muka orang nak sama juga orang mukmin, dia nampak bahagian depan ni, syurga ni kan, hak lain ni kat secik lah belakang. Gatu ni semua kecil. Pasal apa? Dia nampak syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan dikasih semua, kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya kita diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Bila kita afiat ni tuan-tuan, kita sihat ni kan, hidup kita selamat biiznillah. Dan kalau kena juga kita tu, itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena terimalah akan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah. Sekadar itulah tazkirah bersama saya 40 minit pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada waktu dan ketika lain, insya-Allah. Selamat menghadapi ujian kita sehari dua ni tuan-tuan. Banyakkan doa, dekatkan diri dengan Allah, banyakkan berzikir, banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.